Assalamualaikum dan salam suratku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 25 Mei 2021 bersama saya Alfaris Jumurin. Berita utama. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM MIRI telah membantu Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB MIRI menghantar bekalan makanan kepada mangsa-mangsa banjir di Mulu. Menteri Bertanggungjawab terhadap Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB MIRI Datuk Lee Kim Shin berkata sebanyak 2 tan bekalan makanan dihantar kepada mangsa banjir di Mulu. Hari pagi ini sudah hantar 2 kali, iaitu sekali boleh hantar 500 kilo. Jadi pagi ini sudah hantar 1 tan barang makanan ke Mulu. Petang ini akan menghantar lagi 1 tan lagi. Jadi hari ini tadi Bomba telah bantu menghantar 2 tan barang makanan ke Mulu. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas meninjau persiapan penghantaran kecemasan bantuan bekalan bahan makanan di Pengkalan Operasi Udara Bomba MIRI pada Isnin. Tambahnya lagi, dengan bantuan bomba, semua bekalan bahan makanan yang diperlukan mangsa banjir telah pun berjaya dihantar dan beliau mewakili JPBB MIRI merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bomba MIRI atas bantuan yang diberikan ini. Sementara itu, Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 MIRI, Loh Poh Kiong, yang turut berada di lokasi sama memberitahu Bomba telah membantu membuat pemantauan udara selain melakukan penghantaran makanan kepada mangsa banjir. Pasukan unit udara Bomba Malaysia akan menghantar lebih kurang 2 tan bekalan makanan ke Pangkalan Hadapan di Mulu. Jadi kita harap semoga semuanya berjaya dengan baik dan kami juga syukur keadaan hasil tinjauan kemarin mendapati banjir di sebelah Ulu Baram telah beransur pulih dan surut di sebelah utara dan telah mengalir ke hilir, dan sebelah hilir pula kita mantau dengan menggunakan bot dan dapati sebelah hilir ada peningkatan paras air dan dalam keadaan terkawal setakat ni. Penghantaran bantuan bekalan makanan kumpulan kedua dari MIRI ke Mulu menggunakan khidmat pesawat jenis Agusta AW139 milik JPPM yang berpangkalan di Pengkalan Operasi Udara Bomba MIRI. Sementara itu, Timbalan Speaker DUN Sarawak Datuk Gerawat Galam menyerahkan sumbangan perkakasan bagi membersihkan rumah panjang yang terjejas akibat banjir. Pagi ini sudah sediakan semua bahan-bahan untuk membantu mereka di Long Iman khasnya yang kena teruk banjir supaya dapat membersih rumah-rumah mereka. Bantuan yang kita hantar pada pagi ini ialah 2 pam air untuk cuci rumah panjang mereka dan juga hos-hos ini bersama dengan minyak, 1 drum minyak dan juga kereta sorong yang 4 ini supaya mereka dapat bersih rumah. Selepas menyampaikan sumbangan kelengkapan untuk membersihkan rumah di Kampung Long Iman pada Isnin, beliau yang juga Adun Mulu menjelaskan ia adalah permintaan daripada penduduk rumah panjang di Long Iman yang terjejas teruk akibat banjir. Dalam pada itu, beliau memberitahu bantuan makanan juga telah dihantar kepada penduduk yang terjejas. So, semua bantuan makanan sudah dihantar di setengah-setengah tempat dan keadaan mengizinkan mungkin esok akan dihantar dan semua akan selesai dihantar pada hari esok. Manakala di Limbang, Menteri Bertanggungjawab terhadap JPBB Limbang Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berpuas hati dengan usaha yang telah dilakukan dalam pemberian vaksin COVID-19. Alhamdulillah, setakat ini bagi daerah Limbang yang telah pun mendaftar untuk diberi vaksin menghampiri 22,000 daripada dijangka dalam 40,000 penduduk di daerah Limbang ni lah. Bermakna menghampiri kepada 60% yang telah pun mendaftar dengan semada dengan MySejahtera ataupun melalui manual melalui pejabat daerah, majlis daerah, KKM itu sendiri yang tidak ada aplikasi MySejahtera. Dan kita berharap lebih banyak lagi usahalah untuk mendaftarkan mereka ini sebab kita hendak mencapai
100% mereka yang layak, iaitu yang berumur 18 tahun ke atas, supaya dapat mencapai 80% daripada penduduk untuk menjadikan immunity kelompok, dapat berlaku herd immunity. Dalam pada itu, Dr. Abdul Rahman menjelaskan keperluan penambahan PPV bagi menampung jumlah penerima vaksin COVID-19. Setakat ini, ujarnya PPV Dewan Suara kapasitinya hanya dalam 400 orang sehari sahaja. Jadi kalau vaksin banyak, kita tak dapat memberi di satu buah pusat saja, sebab ia akan menyebabkan kesesakan. Ramai orang mengambil masa yang panjang dan juga boleh menjejaskan SOP. Maka kita bercadanglah untuk membuka lebih banyak pusat pemberian vaksin ini di Limbang. Dan antara yang kita target untuk dibuka adalah di kawasan Batu Danau, Dewan Batu Danau, di kawasan Madamit, di Dewan Masyarakat Madamit, dan juga di Stadium Tertutup Limbang lah, bagi di Limbang. Bagi di Lawas, sekarang ini ada satu juga pusat, dan kita akan menambah di daerah-daerah di sana lah. Sundar, di Merapok, di Terusan, supaya apabila vaksin datang, kita jangka vaksin akan datang dalam tempoh 2-3 bulan ini. Laporan berikutnya, warga emas yang mempunyai penyakit kronik di daerah Song mula menerima dos pertama vaksin COVID-19 pada Isnin bertempat di rumah rehat kerajaan daerah Song. Sebanyak 200 dos vaksin jenis Sinovac diberikan kepada penerima dengan proses imunisasi berjalan dengan lancar dan teratur bermula sejak jam 8 pagi lagi. Wartawan UKAS sempat bertemu dengan beberapa penerima yang jelas bersemangat dan bersedia untuk mengambil vaksin. Program imunisasi COVID-19 daerah Song akan dilaksanakan selama 7 hari dan berakhir Ahad ini 30 Mei 2021. Sementara itu, seramai 4,800 orang penduduk di Kampung Tanjung Bundong Tradisi, Kampung Tanjung Bundong Lot Fasa 1 dan Kampung Tanjung Bundong Lot Fasa 2 menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula Isnin sehingga 6 Jun 2021. Penguatkuasaan PKPD di kawasan berkenaan telah diisytiharkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS telah mengambil kira kadar kebolehjangkitan yang tinggi dalam kalangan komuniti setelah merekodkan 35 kes positif COVID-19. Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Wang memberitahu pihaknya telah menerima makluman mengenai pelaksanaan PKPD berkenaan dan akan memastikan bahawa penduduk di Kampung Tanjung Bundong akan dibantu seperti pelaksanaan PKPD di Kampung Binyu, Taman Univista dan Kampung Serpan Laut sejak awal tahun ini. Menurutnya, PKPD di Kampung Tanjung Bundong dilaksanakan selepas pertimbangan dibuat secara berhati-hati terutama sekali setelah mengambil kira kadar kebolehjangkitan wabak COVID-19 yang amat tinggi. Justru beliau memohon penduduk di Kampung Tanjung Bundong dinasihatkan supaya kekal di rumah masing-masing serta patuh kepada arahan pihak berkuasa sepanjang PKPD dilaksanakan. Beralih kepada laporan harian COVID-19 dengan Sarawak mencatatkan 530 kes baharu COVID-19 menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 42,813 kes. Menurut kenyataan media GPBNS pada Isnin, sejumlah 397 atau 74.91% daripada jumlah kes ini telah dikesan di daerah Sibu, Miri, Bintulu, Kuching dan Julau. Daerah-daerah yang merekodkan kes adalah seperti tertera. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak telah mengisytiharkan satu kluster baharu iaitu kluster Selumit Tanjung Manis yang merupakan satu kluster di tempat kerja melibatkan sebuah agensi perkhidmatan awam di Pusat Pentadbiran Kerajaan di Selumit, Tanjung Manis. Dalam kenyataan sama, JPBNS telah membuat keputusan pindaan garis panduan PKPB berkenaan dengan SOP PKPB yang lebih ketat mulai 25 Mei 2021 hingga 7 Jun 2021. Antara perkara utama yang diperketatkan adalah seperti zon Kuching iaitu bahagian Kuching, bahagian Semarahan dan bahagian Serian dipecahkan kepada seperti yang tertera.
Manakala bagi tempoh operasi, semua sektor dibenarkan bermula jam 6 pagi hingga jam 8 malam. Kawalan pergerakan tambahan adalah seperti berikut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.